Salam Malaysia Madani, ini BIS Malaysia, saya Hazel Desmond. Selain bersiaran secara langsung menerusi TV1, anda juga boleh ikuti kami di Facebook Live dan YouTube BIS Malaysia. Jabatan Perangkaan Malaysia DOSEM telah menerbitkan laporan indikator kos sara hidup KSH 2023 sempena Majlis Ulang Tahun Jubli Intan ke-75 DOSEM, dan ini merangkumi 15 penerbitan termasuk Malaysia dan 14 penerbitan mengikut negeri dan wilayah persekutuan bagi tahun lepas. Laporan yang julung kalinya dilancarkan itu merangkumi perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW dan indeks kos sara hidup IKSH. PAKW dibangunkan atas prinsip keperluan melebihi minimum dengan mengambil kira 3 aspek kehidupan wajar, iaitu keperluan, kehendak dan penyertaan sosial berdasarkan corak pendapatan atau perbelanjaan isi rumah. Fokus BIS Malaysia hari ini mengenai perbelanjaan asas kehidupan wajar atau ringkasnya PAKW. Semua ini kami akan kupas lebih lanjut dalam Bual BIS seketika nanti. Sebelum itu kita ikuti terlebih dahulu perkembangan pasaran. Perdana Menteri akan merasmikan Pavilion Malaysia di Expo Import Antarabangsa China ke-7 yang berlangsung esok hingga 10 November ini di Shanghai. Ia menampilkan 16 pempamer tempatan dengan sokongan Matrade, Bank of China Malaysia Berhad dan Petronas. Ketua Pegawai Eksekutif Matrade memaklumkan acara tersebut bertujuan meningkatkan ekspor dan memberi pendedahan kepada usahawan tentang peluang pasaran di negara tembok besar itu. Seterusnya, 100 PKS dalam sektor pembuatan akan menerima manfaat menerusi program Future Ready Financing FRF. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri berkata, inisiatif bertujuan membantu PKS menaik taraf operasi kepada kilang pintar menjelang 2027. Usaha itu dijangka mewujudkan lebih 500 peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. FRF selaras aspirasi Pelan Induk Perindustrian Baharu NIMP 2030 untuk memperkasa PKS. Syarikat Awam Tersenarai PLC Malaysia mempamerkan kemajuan dalam penggunaan Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia MCCG. Menurut Suruhanjaya Security Malaysia SC, sebanyak 30 daripada 48 amalan terbaik merekodkan tahap penggunaan melebihi 90%. Ia mencerminkan komitmen sebilangan besar PLC terhadap tadbir urus korporat yang mantap. Dapatan itu berdasarkan laporan pemantauan tadbir urus korporat CG Monitor SC 2024. BIS Malaysia berehat seketika, kembali selepas ini. Rakyat masih terus mengeluh kerana terpaksa berdepan dengan apa yang dianggap sebagai kos yang meningkat. Sebab itu, kita berikan peningkatan tertinggi kepada STR dengan sumbangan asas rahmah. Saya ingin umumkan, pada tahun ini, program asas rahmah sara untuk rakyat miskin dan STR, sumbangan tunai rahmah, akan mendapat peningkatan terbesar dalam sejarah, 13 bilion ringgit. Ini akan memberi manfaat kepada 9 juta penerima atau 60% penduduk dewasa negara. 4
4.1 juta penerima STR akan menerima SARA sebanyak RM100 sebulan ketimbang 700,000 penerima sebelum ini. Bantuan SARA dikreditkan dalam MyCard. Penerima bermula April 2025 dibelanjakan untuk membeli barangan asas, minuman, ubatan, barang persekolahan dan lain-lain. Dan 600 pasaraya akan disediakan untuk bersama dalam bidang ini. Kategori bujang tidak ketinggalan. Mereka akan mendapat STR RM600. Penambahan ini adalah RM3 bilion. Penambahan yang tinggi membolehkan kadar maksimum diterima. Maknanya isi rumah meningkat kepada RM4,600. Kita akui dan mendengar terus rungutan demi rungutan tentang kos sara hidup. Lantaran itu kita mengambil langkah serta kebijakan ekonomi yang merupakan peningkatan peruntukan dan kadar maksimum bantuan tunai yang pernah diberikan oleh kerajaan. Purata Perbelanjaan Asas Kehidupan Wajar PAKW bulanan isi rumah di Malaysia pada 2023 mencatatkan nilai RM4,729 dengan purata saiz isi rumah seramai 3.8 orang. Demikian menurut Jabatan Perangkan Malaysia DOSM. DOSM juga turut berkata perbandingan mengikut kawasan merekodkan PAKW di kawasan bandar adalah lebih tinggi berbanding luar bandar dengan nilai masing-masing merekodkan RM5,040 dan RM3,631. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai PAKW adalah saiz isi rumah, umur, jantina dan kawasan. Isi rumah dengan bilangan ahli yang lebih ramai memerlukan perbelanjaan yang lebih besar untuk memenuhi keperluan makanan dan bukan makanan. Untuk itu, tumpuan topik perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW menjadi fokus dalam Bual Bis hari ini. Bersama saya di studio, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid, Ketua Penalisis Ekonomi Bank Muamalat Malaysia. Seperti biasa, Doktor, saya sentiasa senang menerima kalau jika Dr. Nizam yang bersama kita, lebih senang untuk memahami, membawa pemahaman rakyat mengenai pelbagai isu ekonomi dan hari ini yang menjadi fokus utama ialah PAKW. Kita tahu juga kalkulator PAKW sudah boleh diakses di laman sesawang DOSM dan juga aplikasi My PAKW juga sudah boleh dimuat turun untuk membolehkan semua rakyat Malaysia dan orang ramai mengetahui nilai rujukan perbelanjaan asas mereka di kawasan dan juga lokasi masing-masing. Dr. Nizam sendiri sempat menggunakan kalkulator My PAKW? Sempat, Aizal. Saya dah masukkan data-data yang diperlukan. Saya nampak dia mengambil kira jumlah ahli dalam sesebuah isi rumah dan juga faktor lokasi. Jadi saya nampak perkara ni mungkin perkara yang baiklah kerana ia sepatutnya membantu kerajaan dalam merangka dasar lebih tuntas lagi. Ya, dan angka-angka yang ditunjukkan di kalkulator itu kalau secara personal atau peribadi di pihak doktor, adakah menggambarkan realiti sebenar, tepat ataupun kurang tepat? Kalau nak kata perbelanjaan asas tu, saya rasa dia memenuhi kriteria lah secara umumnya. Okey, baik. Kalau dilihatkan mengikut DOSM, kenyataan yang dikeluarkan DOSM, kerajaan menggunakan data untuk menentukan perbelanjaan bagi isi rumah berkemampuan menikmati 3 perkara utama, iaitu pertama, barang keperluan seperti makanan, kehendak rakyat seperti hiburan dan juga penyertaan rakyat dalam aktiviti kemasyarakatan. Ini 3 perkara yang utama yang diberikan ini agak menarik untuk kita
kupas lebih lanjut, kerana bukan sahaja mengambil keperluan perbelanjaan keperluan seperti makanan dan juga mungkin bil elektrik dan air, tapi juga meliputi kehendak seperti hiburan dan juga penyertaan dalam aktiviti kemasyarakatan. Dan apabila isi rumah mampu mendapatkan 3 perkara utama ini, mereka dianggap mempunyai kehidupan yang wajar. Mungkin doktor pasti ada pemerhatian. Betul. Saya bila melihat kriteria yang disebutkan tadi tu, saya teringat akan teori Maslow. Hierarchy of orang kata tu human needs lah, yang mana paling asas adalah orang kata tu makanan, minuman, tempat tinggal dan sebagainya. Tapi di peringkat paling atas ni self esteem, harga dirilah. Jadi mengambil kira dapatan tersebut, saya kira pendekatan yang cuba dibawa oleh pihak kerajaan melalui PAKW ini sudah pasti dapat membantulah kerajaan dalam merencana suatu dasar yang lebih orang kata tu meliputi pelbagai aspek, pelbagai sisi, bukan sekadar memenuhi yang minimum saja. Kalau minimum sudah pasti kita cakap benda yang asas sajalah. Seperti makanan, minuman. Ini kita bercakap penyertaan isi rumah dalam masyarakat. Dia banyak sisi yang perlu dilihat tu. Mungkin dari segi aspek sosialnya lah, aspek pendidikannya lah, aspek kesihatan. Jadi menyeluruhlah dari segi pendekatannya itu. Pendekatan menyeluruh telah diambil kira di dalam pengiraan PAKW. Mengapa PAKW ini, doktor, memberi penekanan kepada kehidupan wajar? Kalau kita lihat berbanding pendapatan kasar ataupun kemiskinan sebelum ini, ataupun kalau boleh dilihat kepada penggelasan B40, M40, T20 dan juga baru-baru ini T15. Mengapa perbezaan ini wajib ditangani sebenarnya? Saya lebih melihat dari segi aspek orang kata tu penambahbaikan dari segi ukuran. Kalau sebelum ni kita selalu sebut KDNK, keluaran dalam angkasa sebagai orang kata tu tunggak utama dalam perangkaan struktur dasar. Tapi bergerak ke hadapan ni saya nampak pelbagai data yang akan diambil kira. Bukan kata KDNK itu tak penting, tapi banyak data-data yang diraikan. Dan sekarang kalau kita berbicara tentang kos harga hidup, inflasi, biasa kita dengar indeks harga pengguna. Dan daripada indeks harga pengguna tersebut kita akan terjemahkan dari segi kadar inflasi. Tapi sekarang kita ada kos harga hidup pula. Kemudian indeks kos harga hidup. Kemudian dari segi aspek perbelanjaan pula, berapa pula dari segi ringgitnya tu diterjemahkan melalui PAKW tadi itu. Jadi dia merupakan satu penambahbaikan dan mungkin kita meraihkanlah perubahan-perubahan yang kita alami buat masa sekarang ni. Dari segi corak ataupun pattern pola perbelanjaan berbeza-beza. Kalau dahulu kalau cakap pasal bil utility, hanyalah bil elektrik dan bil air je kan. Tapi sekarang dah merangkumi internet. Jadi benda tu dah macam satu keperluan. Tanpa internet tu susahlah kita nak menjalani kehidupan kita yang normal dalam konteks masa. Jadi mengambil kira faktor tersebut, penambahbaikan tu perlu dilaksanakan. Jadi inilah yang kita sedang saksikan sekarang ini. Dan mengapa penggelasan B40, kalau boleh diberikan contoh doktor, mengapa penggelasan B40 ataupun M40 ini kurang tepat dalam situasi semasa? Di B40, M40, T20 dan sebagainya, itu merupakan satu susunan statistik dari segi pendapatan taburan dalam sesuatu masyarakat lah, dan satu ekonomi. Maksudnya dah mencapai negara maju pun nanti kita akan ada masih lagi pengklasifikasian B40, M40, T20. Jadi susah kita nak meneliti kat mana ataupun golongan mana yang betul-betul memerlukan orang kata tu bantuan ataupun aspek mana yang perlu ditekankan. Jadi sekali lagi saya nampak dari segi ini merupakan satu penambahbaikan lah. Dan di sini tidak boleh ada satu sajalah dia punya instrumen tu. Okey, kita dah dapat taburan data dari segi pendapatan masyarakat di Malaysia ni macam mana buat masa sekarang ni. Tengok pula dari segi perbelanjaan pula. Jadi dia macam saling melengkapi lah. Dan perbelanjaan itu kalau nak diikutkan satu Malaysia tak sama. Setiap lokasi, setiap negeri, setiap kawasan ada jumlah perbelanjaan yang berbeza. Doktor, bagaimana melihat ataupun sejauh mana PAKW ini nanti doktor lihat berkesan dan lebih tepat untuk meminimumkan ralat ataupun kesilapan kemasukan lah, ataupun mungkin kepengecualian dalam menyalurkan bantuan kerajaan selepas ini? Apa yang saya
selalu kita saksikan buat masa sekarang ini, dia bantuan yang kita sedang saksikan dalam bentuk STR dan SARA dan sebagainya. Pendekatannya tu lebih bersifat secara pukal. Ada nilai dia, nilai tu diletakkan kategori lah, jumlah isi rumah dan sebagainya. Tapi kali ini dengan adanya PAKW, dia akan mengambil faktor lokasi. Lokasi memainkan peranan sangat-sangat besar. Contoh, kalau kita lihat kawasan bandar dan bukan bandar ataupun luar bandar, sudah pasti dari segi kos hari hidup itu berbeza. Kalau di luar bandar, sudah pasti keperluan dari segi keuangannya itu secara relatifnya berbanding mereka yang di bandar, seperti yang di bandar akan memerlukan lebih banyak kos sehari hidupnya lah, sewanya lah, makanannya lah. Jadi dengan adanya pentarifan yang mengambil kira faktor lokasi, faktor geografi, maka kalau kerajaan nak menentukan berapa kita nak bagi bayaran tunai kepada keluarga tersebut, kita tahulah sepatutnya yang di bandar sepatutnya secara teorinya lebih lagi lah berbanding mereka yang di luar bandar. Tidaklah lagi pukul rata yang seperti kita sedang tengok sekarang ni lah. Okey. Bunyinya ketika ini kita sudah pasti bahawa pengiraan PAKW ini akan membantu pembuatan dasar ataupun policy making di pihak kerajaan. Betul Doktor? Betul, ya. Mungkin manfaat lain lah ataupun potensi penggunaan data PAKW ini kepada rakyat dan juga individu. Bagi saya mungkin banyak benda yang boleh kita ekstrak daripada maklumat-maklumat ini. Contoh, mungkin kerajaan boleh mengkaji kenapa harga barang sukar untuk bergerak secara fleksibel lah. Maksudnya cenderung untuk naik saja. Jadi itu memberikan satu isyarat bahawa pasaran bagi barangan tersebut, mungkin makanan ke, makanan jenis apa, perlu dikaji dengan lebih teliti lagi. Adakah kekurangan barangan yang dikeluarkan? Selalu kita sebut tentang isu makanan kan, jaminan makanan. Kita cakap tentang banyak makanan tersebut tidak cukup dihasilkan dalam negara kita, maka memerlukan ia diimport. Jadi dapatan-dapatan ini akan mempunyai kesan limpahan kepada sektor yang lain ataupun sisi yang lain pula. Mungkin perlu naikkan produksi, ataupun selepas itu pula tengok pula dari segi rantaian perniagaan tersebut. Golongan orang tengah ni ke mengambil kerana untuk naikkan harga ke? Contoh, dikatakan kartel dan sebagainya. Itu merupakan satu signal lah. Jadi dengan adanya PAKW ni, maka kita boleh lihat kesannya tu lebih meluas lagi. Bagi setiap negeri, setiap daerah tu macam mana dia punya dinamika dari segi harga barang tadi. Baik. Lebih banyak perkongsian mengenai manfaat PAKW dan bagaimana data ini nanti akan boleh digunakan pakai potensi penggunaan data PAKW selepas ini dalam Bualbis. Bis Malaysia berehat seketika, kembali selepas ini. IPR, Inisiatif Pendapatan Rakyat. Ini ikhtiar menoktahkan kemiskinan tegak melalui peningkatan pendapatan rakyat. Melalui IPR Insan, umpamanya saudari Nur Maladiana yang merupakan OKU fizikal membantu suaminya berjaya meraih pendapatan keluarga hampir 2 kali ganda, dan tahun depan 250 juta ringgit disediakan untuk meningkatkan penyertaan lebih ramai rakyat miskin Tegar termasuk OKU mengikuti program IPR bagi menambah pendapatan mereka. Bualbis hari ini memberi fokus kepada topik perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW dan bagaimana ia boleh membantu pembuatan dasar di pihak kerajaan dan juga individu, rakyat dan perniagaan. Masih lagi bersama saya di studio Dr. Nizam, Ketua Ekonomi Bank Mualaf Malaysia. Dr. Nizam, kalau boleh dikongsikan lebih lanjut bagaimana potensi penggunaan data PAKW ini akan memberi manfaat kepada contohnya perniagaan sendiri. Bagi saya, bila data ini membantu kerajaan dalam rangka dasar, sudah pasti antara potensinya adalah mungkin berlaku suatu bentuk penjimatan. Kerana sasaran itu lebih bersifat menepati yang diperlukan oleh golongan ataupun isi rumah tersebut, maka mungkin berlaku penjimatan. Jadi bila berlaku penjimatan tersebut boleh digunakan ke tempat lain pula.
Kalau kata nak membangunkan sektor perniagaan, mungkin lebihan dana tersebut mungkin boleh dialihkan kepada mungkin bantuan-bantuan seperti geran padanan ke subsidi yang khusus kepada peniaga, dan mungkin boleh membantu dalam membiayai program dasar gaji progresif yang juga memerlukan orang kata peruntukan dalam belanjawan baru-baru ini disebut 200 juta dia punya peruntukannya tu. Jadi lebihan tu boleh dicalurkan ke tempat lain yang akan boleh meningkatkan daya saing sesebuah perniagaan, itu antaranya lah. Jadi itulah antara perkara yang boleh saya nampak apabila kerajaan menumpukan kepada golongan sasaran, maka berlakulah penjimatan, maka lebih-lebih cekap lah. Ya, kalau di pihak individu juga, doktor, apabila melihat kepada angka, kalau boleh orang ramai di luar sana, mereka ketika ini terus saja mengakses laman sesawang DOSM ataupun muat turun aplikasi MyPAKW ini dan masukkan data-data. Lokasinya, data yang diperlukan adalah lokasi dan juga umur isi rumah tersebut. Ya, dan data ini kalau sudah ada angkanya, ia seolah-olah menjadi rujukan. Kalau kepada saya merasakan ini adalah angka ataupun pendapatan yang saya perlu ada setiap bulan supaya saya boleh hidup di tahap kehidupan wajar di bawah definisi kerajaan madani ini. Mungkin angka ini di masa depan saya boleh gunakan untuk bawa kepada pihak majikan dan mengatakan ini mungkin kenaikan gaji yang saya perlukan. Betul. Ya. Mungkin dia bagi satu signal lah kepada mungkin pasaran buruh itu sendiri. Ya. Bagaimana penentuan gaji itu perlu dilaksanakan. Sekarang ni dari segi intervensi kerajaan melalui dasar gaji minimum telah pun dinaikkan. Tapi bila adanya data PAKW ni, jadi di pihak pekerja, mereka ada orang kata tu justifikasi untuk mungkin membawa ataupun mengangkat isu ni kepada majikan. Dan bercakap tentang hal ini, mungkin juga ekosistem pasaran buruh itu perlu diperbaiki. Antaranya mungkin patut kita galakkan penubuhan persatuan buruh untuk mengangkat suara-suara pekerja dalam melaksanakan orang kata tu tanggungjawab mereka kepada pekerja. Kalau kita lihat peratusan pekerja yang mempunyai persatuan pekerja, angkanya semakin kecil saya tengok. Sekarang ni dalam tahun 2023 dalam sekitar 6.1% saja yang mereka pekerja yang mempunyai persatuan. Jika dibandingkan angka ni pada tahun 80-an, angkanya sekitar 11%. Jadi dia semakin merosot. Jadi perkara ni mungkin dengan adanya PAKW, dengan adanya mungkin kesatuan buruh, mungkin boleh menggunakan data ni untuk melakukan satu bentuk justifikasi kepada majikan yang mereka ingin berunding lah. Ya. Kalau dilihat kepada pengiraan PAKW ini adalah berdasarkan beberapa faktor dan salah satu daripadanya adalah lokasi, doktor. Dengan pelbagai faktor yang mempengaruhi realiti kos harga barang ataupun kadar inflasi dari masa ke semasa, bagaimana kerajaan boleh ataupun perlu pastikan pengiraan PAKW ini benar-benar mencerminkan realiti yang sebenar? Kalau macam indeks harga pengguna apa yang saya dimaklumkan, setiap 5 tahun mereka akan orang kata tu menilai semulalah melalui bancian seperti bancian perbelanjaan isi rumah. Saya rasa konsep yang sama mungkin akan diguna pakai bagi PAKW, kerana seperti saya katakan tadi, pola perbelanjaan rakyat saban tahun semakin berbeza-beza. Mengambil kira faktor teknologi, mengambil kira kalau makanan, mungkin kalau dahulu tak ramai tak makan daging, sekarang makan yang banyak makan protein dan sebagainya, itu juga mempengaruhi corak perbelanjaan rakyat. Jadi saya kira mungkin ada satu orang kata itu jadual berkala untuk dilakukan satu bentuk penambahbaikan, siap makan semula. Saya rasa itu satu modus operandi bagi ahli statistik lah yang digunakan. Ya, baik. Apa pula sebarang kebimbangan yang doktor lihat perlu ditangani dalam PAKW ini? Contohnya mungkin ini PAKW ini perbelanjaan asas kehidupan wajar. Mungkin ada data kadar asas simpanan yang perlu diambil kira. Betul. Ini adalah perbelanjaan. Dan kalau kita bandingkan pula dengan pendapatan, kita ambil perbezaannya itu, sepatutnya kita boleh dapat agak berapa simpanan yang boleh dilaksanakan oleh masyarakat kita. Kalau kita lihat data pendapatan isi rumah pada tahun 2022, kalau di peringkat median tu dalam sekitar 6,500. Kalau purata dalam sekitar 8,000 lebih lah tahun 2022. Kalau meningkat sikit pun mungkin dalam julat yang sama. Tapi maksudnya kalau kita bandingkan tadi perbelanjaan isi rumah atau PAKW 4,700 kan? Sepatutnya ada simpanan.
Tapi kalau jawapannya ramai tak menyimpan pun, jadi itu memberi satu signal lah. Mungkin ada perlu ditekankan aspek literasi keuangan ke. Mungkin itu juga satu perkara yang boleh dipertimbangkan lah. Mungkin ada selain daripada perkara seperti kadar asas simpanan ini, mungkin bagaimana doktor melihat PAKW ini boleh ditambah baik? Boleh ditambah baik, saya rasa dari segi komposisinya lah, bagaimana dia ditakrifkan perbelanjaan asas tersebut ya. Kerana seperti saya sebutkan tadi, pola perbelanjaan ni saban tahun dia akan berbeza-beza. Kita tahu 5 tahun akan datang macam mana pula bentuknya nanti kan. Jadi mereka perlu cakna lah tentang perubahan-perubahan pattern perbelanjaan rakyat. Baik, mungkin doktor ada harapan ataupun kesimpulan daripada doktor berbaki 3 minit perkongsian mengenai PAKW ini. Pemerhatian doktor mengenai usaha kerajaan madani terutamanya dalam menambah baik polisi dan juga dasar berkaitan kos sara hidup dan kehidupan wajar. Bagi saya, PAKW ini merupakan satu penambahbaikan dari sudut ukuran statistik dari segi perbelanjaan ya. Sebelum ni kita dah ada pun ukuran perbelanjaan, tapi sekarang ni ditambah baik lagi, dan sepatutnya harapan saya adalah dengan adanya penambahbaikan ni akan menjadikan pelaksanaan dasar itu akan lebih licin dan lebih lancar dan menepati golongan yang mahu disasarkan. Jadi kita mengharapkan outcome yang lebih baiklah hasil dari penambahbaikan ini. Dan doktor, kalau kita lihat kerajaan ketika ini lebih mengambil kira tanggungan rakyat sebelum dilaksanakan subsidi bersasar. Baik. Dan ini saya kira satu langkah yang sangat besar yang telah diambil oleh kerajaan sebelum melaksanakan subsidi bersasar pada tahun 2025. Betul. Belanjawan yang lepas 2025 yang diumumkan pada 18 Oktober yang lalu, Yang Perdana Menteri ada menyebut tentang timeline, garis masa pertengahan tahun 2025, dan sekarang kita menyaksikan PAKW telah dilancarkan. Jadi ini saya rasa ini merupakan satu proses lah bagi pihak kerajaan untuk memastikan mungkin pelaksanaan Ronda Tifan nanti akan berjalan lancar dari segi bagaimana langkah mitigasi. Kerana kita sedia maklum peningkatan harga Ronda Tifan memang ada kesanan dari segi inflasi dan sebagainya. Namun kalau langkah mitigasinya itu melalui bayaran pindahan dan bayaran tunai dan sebagainya, sepatutnya dia akan dapat orang kata itu mengurangkan kesannya kepada rakyat, dan adanya PAKW ini akan dapat membantu rakyat kerajaan lah dalam memberi bantuan yang lebih tepat lagi kepada golongan yang mahu disasarkan. Pastinya pendekatan kerajaan madani dalam melakukan intervensi dalam cara yang lebih bersasar disambut baik oleh pihak penalisis ekonomi, Dr. Nizam. Secara umumnya dilihat cakna lah tentang keperluan rakyat, dan ada langkah-langkah yang saya kira agak berstruktur lah yang diperkenalkan. Dan semua ini akan terus diperhatikan oleh penalisis ekonomi. Dr. Nizam, terima kasih untuk perkongsian mengenai perbelanjaan asas kehidupan wajar, dan perkongsian itu menutup Biz Malaysia untuk hari ini. Teruskan kesetiaan anda bersama RTM untuk lebih banyak perkembangan semasa. Saya Hazel Desmond, salam Malaysia Madani.